Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan topik kami iaitu tamadun Islam, iaitu sejarah di Andalusia. Topik yang kami ingin bentangkan pada hari ini merangkumi 4 aspek, iaitu yang pertama, sejarah kedatangan Islam di Andalusia, yang kedua, pentadbiran Islam di Andalusia, yang ketiga, faktor perkembangan Islam di Andalusia, dan yang keempat, faktor kejatuhan tamadun Islam di Andalusia. Pada peringkat awal, Andalusia dikuasai oleh kaum Vandal. Selepas kejatuhan pemerintahan kaum Vandal, mereka dipimpin oleh suku kaum Visigoth. Semasa pemerintahan kaum Visigoth, kehidupan mereka tidak terurus dan kelam kabut. Hal ini kerana undang-undang yang digunakan pakai pada zaman tersebut tidak mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan penduduk tempatan. Pada zaman itu juga, golongan petani dilayan seperti hamba. Kemiskinan, rasuah, kejahilan dan ketidakadilan sudah tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat pada ketika itu. Pada 92 Hijrah bersamaan dengan 911 Masihi, Islam mula masuk ke Sepanyol melalui Jabal Tariq. Sepanyol juga muncul sebagai negara paling makmur setelah kedatangan Islam. Hal ini kerana tentera Islam bersikap bertoleransi, tidak memaksa dan rendah diri. Ramai penduduk Sepanyol juga telah memeluk agama Islam secara sukarela. Mereka bukan sahaja memeluk agama Islam, malah mereka mempraktikkan kehidupan Islam dalam kehidupan seharian mereka dan berakhlak berdasarkan Al-Quran. Setelah pemerintahan Islam yang berpusat di Damsyik telah jatuh, maka kerajaan Bani Umayyah telah meneruskan pemerintahan Islam yang seterusnya berpusat di Andalusia. Maka dengan itu, bermulalah era pemerintahan Islam yang dipimpin oleh kerajaan Bani Umayyah di Andalusia. Jadi seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Nur Aulia Zahra untuk membentangkan tentang pentadbiran Islam di Andalusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aulia Zahra dan hari ini saya ingin membentangkan pentadbiran dalam tamadun Andalusia. Kecemerlangan Andalusia di bawah pemerintahan Islam berlangsung hampir 8 abad dengan bermulanya daripada kejayaan Tariq bin Ziyad. Pemerintahan Andalusia ditadbirkan oleh Amir ataupun boleh dikenali sebagai Khalifah. Amir ini berkuasa melantik wakil-wakilnya untuk mentadbir sebuah wilayah. Governor General pula adalah wakil Amir yang bertanggungjawab melantik para pegawai untuk membantu mengendalikan urusan pentadbiran. Pemerintahan ini dikuasai oleh dua dinasti, iaitu Kerajaan Al-Muwahhidun dan Kerajaan Nasriyah. Kerajaan Al-Muwahhidun didirikan oleh Ibnu Tumart ataupun nama sebenarnya iaitu Muhammad bin Tumart. Ia didirikan pada tahun 1121 Masihi dan berpusat di Maghribi. Al-Mahdi dibantu oleh 10 orang sebagai kabinet pemerintahan. Dalam dewannya terdapat 50 orang penasihat. Itu saja untuk kerajaan Al-Muwahhidun. Kita berpindah ke kerajaan Nasriyah pula. Kerajaan Nasriyah diasaskan oleh Muhammad Yusuf bin Nars ataupun boleh dikenali sebagai Ibnu Al-Ahmar pada tahun 1235 Masihi. Pusat pemerintahannya adalah di Granada. Beliau juga menggunakan gelaran Amir dalam pemerintahannya. Beliau meluaskan sempadan pemerintahan sehingga mendapat mengandungi 3 wilayah iaitu Granada, Almeria dan Malaga. Amir mengamalkan dasar baik dengan kerajaan Kristian bagi memastikan kestabilan dalam pemerintahannya. Itu saja untuk kerajaan Al-Nasriyah. Saya akan bagi topik yang seterusnya untuk dibentangkan oleh Adri dengan Ikhwan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini, saya Muhammad Edri bin Andrian dengan kawan saya PJ akan membentang tentang perkembangan tamadun Islam di Andalusia.
terdapat beberapa peranan Andalusia dalam penyebaran tamadun ke benua Eropah. Antaranya ialah satu ialah sikap pemerintah. Amir-amir menjalankan pemerintah dengan tegas dan mengambil tindakan segera. Contohnya, Abdul Rahman I telah mengambil pelbagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang berlaku, seperti mengukuhkan pentadbiran dan bentang negara dengan menubuhkan division tentera yang diketuai oleh hamba-hamba dari utara Pyrenees dan juga berhati-hati memilih pemimpin selepasnya kelak. Selain itu, Abdul Rahman II banyak mendirikan institusi keilmuan di setiap kota Andalusia dan juga menggalakkan saujana-saujana dari luar Andalusia datang mengajar di institut tersebut untuk masyarakat umum. Poin yang kedua ialah hubungan diplomatik. Perkembangan intelektual yang pesat di Andalusia telah menarik perhatian raja-raja di Eropah seperti pemerintah Jerman, Perancis, Itali dan juga Britain. Contohnya ialah Raja Philip telah menghantar dutanya menemui Khalifah Hisham I semata-mata untuk membuat penyelidikan terhadap undang-undang yang diamalkan di Andalusia. Begitu juga dengan Raja Jerman yang menghantar satu misi akademik yang diketuai oleh Wilhelm. Raja George II dari England pula telah menghantar anak saudaranya, putera Dubani, mengetuai 8 rombongan yang terdiri daripada 8 orang ke Andalusia pada awal abad ke-15 Hijrah dengan tujuan untuk menimba ilmu pengetahuan di Andalusia. Sekian, terima kasih. Saya teruskan dengan kawan saya PG. Terima kasih Muhammad Hidri atas isi-isi yang diberikan tadi. Seterusnya saya akan memberikan lagi serba sedikit tentang perkembangan tamadun Islam di Andalusia. Aspek yang pertama ialah aspek pusat penterjemahan. Antara pusat penterjemahan yang terkenal pada masa itu ialah Toledo. Kesan kegiatan penterjemahan ini, Cordova menjadi pusat kegemilangan ilmu serta menjadi jambatan ilmu antara Islam dan Eropah. Selain daripada menjadi pusat pentadbiran kerajaan Bani Umayyah, ia juga merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Selain daripada itu, daripada segi seni bina di Andalusia juga terkenal seperti Istana Alhambra di Granada dan Masjid Jami di Cordoba. Sebagai contoh, Masjid Jami yang berada di Cordoba berkeluasan 36 meter. Kubahnya daripada kayu berukir, mempunyai tiang marmar sebanyak 1293 batang dan mempunyai 4,700 lampu yang menggunakan 11 tan minyak setahun. Selain itu, daripada segi aspek ekonomi, sistem kewangan ditubuhkan untuk mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan pada masa ini. Sumber pendapatan kerajaan pada masa itu ialah kharaj, jizyah, zakat, nusyur, ghanimah dan sebagainya. Cordova juga merupakan pusat ekonomi dan perdagangan. Andalusia pada masa ini membuat tembikar, perhiasan perak dan emas serta proses kulit dan mengeluarkan senjata. Sektor pertanian dibekalkan dengan sistem saliran dan pendidikan untuk mendapatkan benih-benih yang terbaik. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya berikan kepada Ain Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menyampaikan tentang faktor kejatuhan tamadun Islam di Andalusia. Rentetan daripada kelemahan pemimpin dari kalangan Bani Umayyah telah menyebabkan Andalusia berpecah kepada beberapa buah daerah. Daerah-daerah ini telah pun diketuai oleh 20 kerajaan kecil. Pembentukan kerajaan kecil ini dikenali sebagai Muluk Al-Tawaif, yang mana mereka sangat mementingkan kaum sendiri. Mengapa hal ini berlaku? Hal ini kerana mereka sangat tamak dan menginginkan jawatan khalifah. Mereka sanggup membunuh demi mencapai kepuasan kaum mereka sendiri.
Mereka mengamalkan sikap asabiah dan meninggalkan ukhuwah Islamiah. Disebabkan oleh pergaduhan dan pertelingkahan di dalam politik, rakyat tidak lagi taat dan ingkar kepada arahan khalifah. Disebabkan ketakmakan di dalam diri mereka, ada di antara mereka yang sanggup bekerjasama dengan musuh, iaitu Abu Abdullah. Disebabkan tindakan Abu Abdullah inilah, wilayah terakhir di Andalusia yang ditakbir oleh Islam dirampas oleh musuh. Itulah kejatuhan tamadun Islam di Andalusia pada ketika itu. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.